Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi petang-petang ni saya nak bersantai-santai lah. Saya pun orang kata apa, nah petang ni biasanya bateri dah tinggal separuh, ada yang tinggal suku, ada yang habis terus ya. Jadi kata kita kena recharge balik. Jadi seperti mana yang saya paparkan, ini adalah borang kehadiran borang kehadiran contoh yang saya telah isi. Saya tengok ada hari ini beberapa orang pelajar telah PM saya dan saya hargai atas kesungguhan itu sebab nak tanya betul atau tidak mereka buat. Tapi bila saya tengok makin lama macam alamak makin banyak je yang tak betul, jadi saya kata okey tak apa, kita buat satu penerangan supaya akan datang takkan jadi masalah. Ya, apa yang saya terangkan ni adalah perkara yang paling mudah dan yang paling asas untuk semua pelajar tahu dan semua pelajar fahami macam mana nak isi borang ni. Okey, yang pertama, borang yang dibekalkan adalah borang yang seperti ini. Saya tak pasti adakah anda dapat borang yang sebegini, yang ada logo. Paling kami terima, kami nak yang tak ada logo. Sebab borang ni adalah borang yang standardized yang ada dalam garis panduan. Kita terikat dengan pematuhan kerana borang ni adalah salah satu borang beraudit. Jadi bila kita kata borang beraudit ni, keadaan asal borang tu haruslah kekal. Dan kita sebenarnya tak boleh sewenang-wenangnya ubah ataupun kita tambah. Jadi perkara ini menjadikan satu tekanan lah untuk saya sebagai orang yang bertanggungjawab yang mengumpul dan menyimpan borang-borang awak ni. Tapi tak apa, kita bagi tahu supaya takkan jadi masalah nanti bila awak hantar tengok saya reject. Kita dalam proses nak menggunakan borang yang daripada garis panduan sepenuhnya. Jadi mana-mana borang yang kita pernah buat pindaan dulu, kita tambah logo ke apa, kita nak tarik balik semula. Borang ni korang tak boleh buat apa-apa penambahan ataupun pengurangan. Tak boleh. Contohnya macam, kat sini alah tulisan ni ganggulah apa ni, nak padam tak boleh. Jangan Sebab apa jua yang ada dalam ni jangan dipadam. Apa yang korang boleh buat ialah korang tambah je maklumat yang korang kena buat. Yang pertama, tengok sini kita isikan maklumat asas dulu. Yang pertama kita letak bulan. Lepas tu diikuti dengan ambilan. Ini korang letaklah PDPP Oktober 2022. Ini untuk Jun 2021. Ini untuk aliran perdana lah. Lepas tu letakkan nama sekolah dan diikuti oleh alamat. Dan kemudian nombor telefon sekolah. Pastikan nama sekolah ni samalah. Kalau kata sini nama sekolah, type nama sekolah dan kemudian diikuti dengan alamat. Alamat ni tak payahlah type nama sekolah, terus dia alamat apa, Jalan Bestari, bla 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 bla, Perak. Kemudian di bahagian sini ada nombor 1 hingga nombor 7. Saya ada perasan ada beberapa orang pelajar PM saya. Nombor 7 ni dah hilang. Jadi macam ni, yang nombor 7 ni jangan dipadam. Pastikan nombor ni mesti ada sampai nombor 7. Even tu kalau awak seorang je pun, letak je nama tu satu. Lepas tu isikan nama awak, isikan bidang teras awak dan kemudian yang di sini ni awak letakkan tarikh. Maksudnya 21/8. Boleh. Nak tulis 21 je pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya kena letak tarikh. Kotak yang sini letak tarikh. Lepas tu tandakan kalau kata hadir / kalau tak hadir kosong. Tak kisahlah tak hadir tu kerana apa. Mungkin tak hadir kerana cuti peristiwa, kerana cuti umum, kerana cuti sekolah. Kena tulis. Untuk tarikh yang terlibat praktikum dalam bulan tu kena tulis. Saya ambil contoh macam bulan 8 ni, pelajar PSMP dia start mulai semalam. 21. Jadi tarikh persekolahan, tarikh yang terlibat dengan praktikum bulan 8 ni dia bermula daripada 21 hingga ke 31. Hingga ke 31. Jadi diletakkan pada minggu pertama, 21 tu adalah hari pertama bagi minggu pertama dan 28 ni sebagai minggu kedua. 28 ni cuti sekolah. Kenapa kita kena letakkan tarikh? Sebab macam ni. 28 hingga 31 hari bulan merupakan cuti sekolah.
Tapi tetap kena letakkan juga kerana borang ni kita tak tahu dia audit bila. Jadi kalau kata borang tu dia audit tahun depan, jadi kadang-kadang kita pun dah terlupa. Tapi bila awak tuliskan tarikh tu, awak tanda kosong dan di ruangan catatan tu awak tulis cuti sekolah bermula 28 Ogos hingga 1 September. Jadi kita maklum lah, oh okey, waktu ni ada cuti sekolah. Tu. Okey, ada yang saya tengok pelajar dia faham begini, minggu satu ni minggu satu praktikum. Minggu ni minggu kedua praktikum. Tak, dia sebenarnya tak begitu. Okey, saya ambil contoh macam bulan 8, pelajar PSMP, dia mula praktikum 21. Maka 21 tu lah ada minggu pertama dia pada bulan tersebut. Kalau kata minggu pertama tu, contohnya satu hari bulan tu jatuh hari Jumaat, maka dia akan mula tanda di sini. Di sini. Dan kita faham borang ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis atau Jumaat. Ataupun start daripada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ikut negeri lah ya. Kalau kata seorang, letak je lah nama kamu seorang. Dan seorang jugalah kamu di sini tanda tangan. Okey, kalau berdua, letaklah kedua-dua nama dan salah seorang daripada korang kena sign borang ni. Untuk catatan kena buat, walau macam mana pun tetap kena buat. Catatan ni tak kisahlah pada hari apa. Contohnya kan macam ni, Majlis Anugerah Pengarah ni hanya dihadiri oleh Jamal pada 24 hari bulan. Jadi maka tulis saja Majlis Anugerah Pengarah dash 24 Ogos 2023. Okey, untuk catatan ni tak ada sebarang halangan. Maksudnya nak tulis tarikh dulu ke atau nak tulis acara dulu, tak ada halangan. Tapi kalau macam saya suka cara macam ni. Tapi saya terima kedua-dua asalkan maklumat tu dapat. Okey, contohnya Majlis Anugerah Pengarah 24 Ogos. Siapa yang tak datang? Jamal je yang tak datang. Lepas tu cuti sekolah daripada 28 Ogos hingga 1 September. Jadi kita fahamlah sini, okey 28, 29, 30, 21. Okey, kebetulan 31 ni adalah hari cuti umum. Kita nyatakan juga hari kebangsaan 31 Ogos 2023. Ada juga saya tengok pelajar tunjuk contoh yang LAMPITI ni dengan Januari 2021 ni kan, ada yang padam. Mungkin dia rasa macam, oh ini macam tak ada kena-mengena ni, kita padam. Tak. Ini bila tak ada ni, saya menangis ni. Dua benda ni. Antara benda kalau hilang ni, memang saya menangis. Borang LAMPITI ni merujuk kepada jenis borang. Maksudnya borang kehadiran ni lah. Nama borang kehadiran ni LAMPITI 0309. Jadi bila ada audit daripada ISO, kalau dia kata, okey, kami nak tengok borang LAMPITI 0309, maka kami terpaksa keluarkan borang ni semua sekali ataupun mengikut sasaran. Audit ni ada yang tersasar, ada yang bersasar ataupun secara pukal. Kalau diminta secara pukal, kami terpaksa keluarkan semua. Kalau tak, kami akan keluarkan mengikut cara yang tersasar. Januari ni bukan saja-saja letak tau, Januari 2021. Ini maksudnya Januari 2021 ni merujuk kepada penguasaan borang LAMPITI 0309 Januari 2021. Ada yang padam ni, saya perasan ni, tapi saya tak marah lah sebab dia benda ni teknikal. Benda ni teknikal. Okey, kemudian tanda tangan. Korang boleh minta guru besar tanda tangan dan minta juga guru besar atau pengetua cop. Tapi janganlah minta cop tu dengan pengetua atau guru besar. Kalau ni kata kita ni tak kerti buat kerja, minta cop ni dengan PT lah. Pengetua, guru besar dah tanda tangan dalam bilik dia, bawa keluar, lepas tu jumpa PT minta cop. Jadi dia cop sak gitu. Okey, kemudian tarikh tu, orang kata kita janganlah straight sangat. Kalau dah dia cop kat sini, tarikh tu ganjaklah sikit tulis. Kalau dia tak tulis pun tak apa, awak boleh tuliskan. Tak ada masalah. Tapi tarikh ni kalau boleh, tarikh akhir persekolahan. Kalau macam bulan ni 25 hari bulan Ogos, jadi maka tarikh kat sini pun mesti 25 Ogos. Apabila menghantar untuk pengesahan ni, memanglah kita nyatakan kat sini guru pengetua ataupun guru besar. Tapi kalau tak ada pun kita bukanlah straight sangat. Kena ada guru besar, bantai guru besar ke cuti seminggu ataupun macam baru ni cuti haji sebulan tak ada. Penat katanya kan.
Jadi boleh kita minta pada PK1, ikut turutan ni, PK1, PK Ham, PK Ko, penyiar petang, ataupun kalau penyiar petang tak ada juga, mana-mana guru yang menjalankan tugas sebagai guru besar. Tapi rasa mustahil lah, pentadbir seorang pun tak ada. Apabila kita cakap soal ketidakhadiran, pastikannya pelajar, contoh macam zaman ni, dia kena lampirkan bukti yang kata awal tak hadir. Jamal bin Budin, dia tak hadir pada 24 ni, tak hadir ke sekolah sebab menghadiri majlis anugerah pengarah. Maka mesti ada lampiran. Selepas daripada borang kehadiran ni, mesti dilampirkan dokumen berkenaan ketidakhadiran. Kalau kata menghadiri apa-apa majlis ataupun program ataupun acara dengan kebenaran pengarah, maka mesti ada dokumen yang perlu dilampirkan. Dia tak boleh tak ada dokumen ya. Setiap ketidakhadiran mesti ada bukti dia. Kalau kata cuti sakit mestilah ada MC. MC tu kena MC kan biasa dapat kertasnya nipis. Janganlah stapler dengan orang kata apa, barang kehadiran ni. Tampallah pada kertas A4. Lepas tu staplerkan sekali. Skeping macam tu kan terkoyak lah apa, hilang tak jumpa lah. Dah jadi satu perkara pula. Pernah berlaku ya, MC hilang. Pelajar hantar MC photostat. Saya minta original tapi hilang. Maka saya terpaksa call klinik. Saya buat pengesahan. Maka klinik mengesahkan pelajar ni mendapatkan rawatan dan dapat cuti sakit. Tapi janganlah sampai macam tu sekali ya. Saya nak buat kerja. Sebab student bukan sikit. Student memang ramai. Jadi setiap kali nak semak ni memang orang kata apa, banyak tenaga lah yang kita perlukan ya. Okey, balik pada MC tadi, kalau kata pelajar PDPP separuh masa memang boleh hantar salinan MC sebab original kena sekolah pegang. Tapi pastikan yang salinan tu disahkan oleh guru besar. Kalau pelajar PSMP, memang kena hantar original. Yang salinan hantar pada guru besar. Dia terbalik yang salinan hantar pada guru besar, yang original hantar pada kami untuk PSMP. Tapi kalau untuk PDPP, yang original hantar pada guru besar, yang salinan hantar pada kami. Salinan tu mestilah disahkan. Jangan tak sahkannya nanti saya pening kepala. Balik pada borang kehadiran ni, kita dah bagi tahu untuk PDPP rasanya tak ada masalah kot sebab kebanyakan pelajar satu sekolah satu pelajar, melainkan ada 2 orang yang berada di bawah satu sekolah yang sama. Yang tu boleh letak 2 nama. Kalau kata untuk PSMP, saya akan minta mengikut unit dan mengikut bidang teras. Contoh mengikut unit bidang teras ni begini. Kalau kata pelajar tu di sekolah tu, contoh di sekolah SK Bestari Cinta ada unit A1, A2 dan A4. 2 pelajar A1, 2 pelajar A2, 2 pelajar A4. Maka untuk borang kehadiran ni kena sediakan 3. 1 borang untuk pelajar unit A1, 1 borang untuk pelajar unit A2 dan 1 lagi borang untuk pelajar unit A3. Kalau boleh kehadiran ni saya minta secara berasingan mengikut unit. Tapi kalau untuk pelajar PDPP sebabkan memang seorang-seorang kat sekolah dan kalau yang berdua tu pun tak ada yang daripada option yang berbeza, maka tak ada masalah lah. Jadi pelajar tak perlu susah hatilah. Kita pergi seterusnya pada borang kehadiran. Rumusan kehadiran ni dia sama je borangnya, cuma ada tajuk berubah ya. Praktikum. Yang ni ada logo, tak ada logo, tak apa. Yang ni kami terima je. Tak ada masalah. Okey, yang pastikan maklumat seperti sekolah, nama, alamat sekolah. Ni kita minta alamat ni, tak payahlah letak nama sekolah. Terus dia Lebuh Sungai Senam, Taman Ipoh, bla 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 bla. Okey, nombor telefon guru pelatih, nombor telefon kamu lah. Okey, isikan. Kenapa kadang-kadang bila kita audit borang ni ada perkara yang kita perlu hubungi pelajar. Jadi kalau ada nombor telefon ni senang lah. Memang data kamu ada pada kami. Tapi tinggal lagi orang kata apa? Tak terkejar bahasa dia. Bahasa orang Perak lah. Okey, di sini letakkan maklumat kamu. Nama, khusus,
option tempoh praktikal internship ni tak ada apa, tak ada masalah. Kalau dia tulis kat sini internship boleh padam tukar pada praktikum either one Sini letak tarikh, lepas tu letak catatan, lepas tu bolehlah garis praktikum yang mana Okey, kemudian kat sini catatan ni tuliskan tarikh-tarikh yang terlibat dengan cuti. Cuti sekolah ke apa ke kena catatkan Okey, di sini yang ni barulah yang ni yang ikut minggu. Minggu 1 sampai minggu 10. Jadi kat yang ruangan yang kotak ni ada 2, atas dan bawah. Atas letakkan tarikh, bawah letakkan kehadiran, sama ada tanda right ataupun kosong. Kalau kosong ni tak adil lah. Jadi bila tak adil tu kena buatlah catatan berapa. Okey, yang borang rumusan ni tak perlukan lampiran. Dia cuma dia orang kata apa sebagai rumusan lah untuk borang keseluruhan kehadiran pelajar dalam praktikum. Jadi kita akan tengok okey part hari bulan 5 contoh cuti hari Wesak. Ini tak perlulah kita tengok. Yang ni seperti ni dia contoh, bagi contoh 15/5 temu duga SPP. Maka kita akan tengok pada borang kehadiran ada tak dilampirkan surat yang mengatakan dia kena hadir temu duga SPP. Kalau ada barulah kita akan proses. Kalau ada masalah kita akan panggil lah student ni. Betul ke you interview 15 hari bulan? Kalau kata you betul interview 15 hari bulan, apa you punya bukti? Kalau tak ada lah. Kalau ada kita takkan cari you. Kita takkan cari pelajar sekiranya borang ni lengkap. Tanda tangan, ini borang ni secara individu. Okey, borang ni secara individu. Jadi tanda tangan dan kemudian nama dan tanda tangan guru besar. Okey, yang tanda tangan ni pun samalah kalau GB tak ada PK1 tak ada PKM tak ada PKCO. Kalau tak ada PKCO boleh minta bantuan punya PK khas ataupun punya petang Yang cok bulan ni jangan pula terkejut. Sekarang ada pula ini contoh Cik Nakak ini ada cok bulan ni, kita kena ada cok bulan. Tak penting cok bulan ni, yang penting cok ini. Siapa yang sign ni? Ada setengah guru besar memang dia suruh cok bulat kan. Tutup pulang. Kita tak ada masalah. Yang penting cok jawatan ni ada Borang ni disediakan secara individu. Sebenarnya bahagian rumusan ni pelajar boleh buat kiraan sendiri. Bilangan hari praktikum, bilangan hadir. Okey, bilangan hari praktikum ni merujuk kepada daripada tarikh awak mula iaitu daripada 11 hingga 12 Jun, 11-12 Jun hingga 31 Ogos ataupun 1 September. Tapi tarikhnya 24 dengan 25 lah. Jadi daripada tarikh tu berapa hari keseluruhan. Kena tolak cuti peristiwa, kena tolak cuti umum, kena tolak cuti khas, kena tolak cuti apa lagi? Segala jenis cuti lah. Jadi perkiraan tu hanya pada hari bersekolah saja. Okey. Jumlah hadir ni daripada jumlah tadi yang dah tolak cuti peristiwa, cuti sekolah, cuti cuti raya, cuti itu, cuti ni dah tolak. Kemudian bilangan hadir ni, jumlah hadir ni B ni ialah pada awak kira berapa hari yang awak tak hadir. Maksudnya MC lah. MC ataupun awak menghadiri program yang dibenarkan oleh pengarah, menghadiri program ataupun majlis yang pengarah beri kebenaran, itu boleh tolak siap-siap. Dah dapat peratusan tu dalam bentuk perpuluhan, bundarkan kepada nombor yang bulat lah. Yang tak hampir. Kalau 91.91.6 genapkan jadi 92%. Boleh tak borang ni bertaib? Saya sebenarnya tak ada halangan nak tulis tangan pun saya terima, sebab contoh yang saya berikan ni pun pelajar tulis tangan. Kalau nak bertaib pun saya terima. Tapi kalau boleh, saya lebih suka pelajar tulis tangan, sebab bila pelajar tulis tangan, setting untuk dokumen ni takkan lari. Sebab dokumen ni diorang set up memang macam ngangam je supaya dia tak, orang kata apa, kalau kata tersiap sikit dia akan jadi 2 page. Saya tak terima borang kehadiran tu jadi 2 page, dia mesti 1 page. 1 page dia tak boleh, orang kata apa,
Kang bila awak type ni Kang, ni kan catatan pergi muka surat 2 ataupun tanda tangan muka surat kedua, tak nak. Saya tak nak berlaku macam tu. Dia mesti dalam satu page. Itu sebabnya saya galakkan pelajar untuk tulis tangan. Cung. Ada bunyi sound effect sikit. Okey. Ni saya sajalah kongsi dia punya skill macam mana nak, orang kata apa, nak buat borang ni. Okey, ada part ni saya akan type terus ya. Ada part yang saya gunakan text box. Macam ni kan. Saya gunakan text box. Ya. Insert ni. Saya gunakan text box ni. Kemudian kita add text. Lepas tu kita edit lah. Ambil lah font yang bersesuaian, size yang bersesuaian. Okey, kalau untuk kehadiran yang ni, yang dalam table ni memang saya type. Yang ni memang saya type. Yang ni saya pakai text box. Ada yang saya type dan ada yang saya gunakan text box. Tak ada masalah. Boleh adjust supaya dia tak berubah. Dia tak berubah. Tak terkeluar lah, orang kata tak termuntah. Jadi apa yang semua dalam ni, macam mana awak nampak dalam preview dia, macam tu lah awak print. Gitu. Sekolah ni sebenarnya tak wujud SK Bestari Kinta memang tak ada. Kalau ada orang kaya nak buat sekolah, pilihlah nama sekolah ni. Saya punya idea ni, nama SK Bestari Kinta. Ini nama, kata apa, nama guru besar dia tu pun saya main tembak saya letak je Datin Nurul Fatihah ni. Memang ada kalau di Ipoh ni ada pentadbir memang dah bergelar Datin. Datuk belum lagi, Datin dah ada jadi kena berhati-hatilah. Kita orang memang faham salah satu kelemahan bila kita upload dokumen dalam bentuk Word ke Google Drive, dia kadang-kala setting memang lari. Bila dia download balik memang benda tu tak ada. Dan kita pun tak nak salahkan student ke apa ke, memang itu cara dia. Tapi kalau kata you berani buat, contohnya you dah complete, you dah ikut apa yang saya cakap, kecuali Lampiti 0309 ni dengan Januari 2021 ni tak ada. Tapi sebab you pakai printer berbajet, you boleh tambah lah. Sebab nak setting dia tak susah mana lah. Maksudnya kalau pakai printer berbajet ni, sebab dulu pun saya pernah juga berlaku perkara macam ni. Jadi bila kita pakai printer berbajet ni, kita set up lah 2 benda ni je yang tinggal. Dan kita print benda tu supaya dia bertindih. Bila kita test printing tu okey, dah bertindih, kita print gunakan borang yang betul. Ini teknikal sikit lah. Siapa boleh bayangkan apa yang saya cakap, boleh lah buat Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa boleh PM saya lah. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.